Salam sejahtera dan salam hormat murid-murid. Apa khabar? Okey, bertemu kembali ya. Okey, hari ini kita akan belajar Bahasa Melayu tahun 3 SCKT. Unit 15 Pelihara Warisan bertajuk Bangunan Tradisional dan Permainan Dam Aji. Baiklah murid-murid, standard pembelajaran hari ini ialah 1.2.3 bersoal jawab untuk mendapatkan dan menyampaikan maklumat serta 2.3.1 membaca, mengenal pasti dan menerangkan kandungan teks daripada bahan bukan sastra dan bahan sastra iaitu manual. Okay, objektif hari ini ialah pada akhir pembelajaran ini, murid dapat bersoal jawab untuk mendapatkan dan menyampaikan maklumat dengan betul, membaca, mengenal pasti dan menerangkan kandungan teks manual dengan betul serta tepat. Baiklah murid-murid, mari kita masuk muka surat 91, buku teks tahun 3, unit 15, Pelihara Warisan. Kemukakan soalan bangunan tradisional. Ini adalah satu bangunan ya. Okey, cuba kita masuk Apakah bangunan ini, cikgu? Ini rumah penghulu Abdul Ghani. Okey, di sini terdapat beberapa isi penting ya. Okey, sebelum itu mari kita lihat kosakata hari ini. Bangunan, struktur binaan manusia yang digunakan atau diduduki manusia sehari-hari ataupun bangunan-bangunan yang biasa kita panggil building ya, கட்டிடங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அதுதான் அது. Traditional, warisan idea turun temurun. ஓகேவா, அதாவது நம்ம பாரம்பரியம் சொல்லுவோம் இல்லையா, அது. tertua paling lama, ரொம்ப பழமையானதுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அதுதான் அது. Okay, cuba tengok isi di sini ya. Terletak di Merlimau, Melaka. Dibina pada tahun 1894. Merupakan antara rumah tradisional Melayu yang tertua dan tercantik di negara kita. Okey, yang ini adalah satu bangunan tradisional, yang itu adalah rumah penghulu Abdul Ghani. Jadi, ia terletak di Merlimau, Melaka. Bangunan itu dibina pada tahun 1894 dan ia merupakan satu rumah tradisional Melayu yang paling tertua dan tercantik di negara kita. Jadi bagaimanakah kita nak kemukakan soalan untuk mendapatkan jawapan-jawapan seperti ini? Okey, mari kita lihat ya. Mula-mula, rumah penghulu terletak di Merlimau, Melaka. Jadi apakah isi yang perlu kita cari? Ya, terletak di Merlimau, Melaka. Jadi, bila kita nak kemukakan soalan, kita memang tidak tahu tempat rumah itu. Jadi, bagaimanakah kita nak bina ayat tanya? Ya, ia terletak di mana ataupun rumah penghulu itu terletak di mana. Jadi, kita akan mendapat jawapan rumah penghulu terletak di Merlimau, Melaka. Beginilah kita kena bina soalan ya. Okey, kedua. Ia dibina pada tahun 1894. Jadi, apakah isi yang perlu kita tahu? Dibina pada tahun 1894. Jadi, kita tak tahu bilakah ia dibina. Jadi, bagaimana kita nak kemukakan soalan? Ya, seperti ini ya. Bilakah ia dibina? Ataupun bilakah bangunan tradisional itu dibina? Ataupun bilakah rumah penghulu Abdul Ghani itu dibina? Jadi bila kita tanya begitu, kita akan dapat jawapan ia dibina pada tahun 1894. Faham tak murid-murid? Sekarang. Rumah ini merupakan antara rumah tradisional Melayu yang tertua dan tercantik di negara kita. சரி, அப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த வீடு வந்து பாரம்பரியமான அதாவது இஸ்லாம் மதத்தை மலாய்க்காரங்களுடைய பாரம்பரிய வீடு, ஆக பழமையான வீடு, அழகான வீடு, அதாவது நம்ம நாட்டிலேயே மிக அழகான ஒரு வீடுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. சரியா? Jadi macam mana kita nak kemukakan soalan? Mula-mula kita tengok ya isi penting dia ya.
Ya, antara rumah tradisional Melayu yang tertua dan tercantik di negara. Apa அதுதான் மிக அழகான வீடு, பழமையான பாரம்பரிய வீடுன்னு. அப்ப நம்ம அதுக்கு நமக்கு வந்து தெரியாது. நம்ம எப்படி கேள்விகளை எழுப்புவோம்? Ya. Apakah keistimewaan bangunan ini? என்ன ஸ்பெஷல்? இந்த வீட்ல என்ன இருக்கு அப்படி? என்ன அப்படி ஒரு ஸ்பெஷலா இருக்குது? என்ன ஒரு வித்தியாசம் இருக்கு? ஓகேவா? அந்த மாதிரி கேட்கும் பொழுது நம்ம வந்து இந்த மாதிரி வரும். இந்த மாதிரி கேள்விகளை நம்ம தயாரிக்கலாம். விளங்குச்சா மாணவர்களே? Sekarang mari kita masuk buku aktiviti jilid 2 muka surat 12 ya. Okey, unit 15 pelihara warisan. Lengkapkan soalan. Jadi di sini pun kita kena lengkapkan soalan ataupun bina soalan ya. Okey, mula-mula. Mei Fong, nama bangunan itu apa? Juji, nama bangunan itu ialah Rumah Agam Cheong Fat Zi. Jadi kita telah menjawab untuk soalan itu. Kedua, siapakah yang membawa Imran ke Muzium Negara? Siapa yang membawa Muzium Negara? Ibu bapanya membawa Imran ke Muzium Negara. Ya. Okey, sekarang nombor 3. Stadium Merdeka. Okey. Imran, Stadium Merdeka terletak di Kuala Lumpur. Jadi, isi penting dia ialah terletak di Kuala Lumpur. Jadi kita tak tahu di manakah Stadium Merdeka. Jadi bagaimanakah kita nak bina ayat? Ya. Kita kena tanya di mana? Stadium Merdeka terletak di mana? Jadi kita boleh tukar ayat ni juga. Di manakah letaknya Stadium Merdeka? Kita boleh tanya begitu juga ya. Tetapi di sini dah ada separuh ayat, jadi kita kena lengkapkan. Jadi kita letakkan kata tanya dia di belakang. Dapat tak murid? Okay. Nombor 2. Istana Kenanga Bukit Candan. Ada tanda soal di sini. Istana Kenangan Bukit Candan dibina pada tahun 1926. Jadi, apakah isi dia? Dibina pada tahun 1926. Kita tak tahu bilakah istana itu dibina. Jadi, kita kena gunakan kata tanya bila. Bagaimana kita nak bina ayat? Ya, Istana Kenanga Bukit Candan dibina pada tahun berapa ataupun bila. Kita boleh tanya juga, Istana Kenanga Bukit Candan dibina bila? Okey. Ketiga. 25.5 meter ialah ketinggian Menara Condong Teluk Intan. Jadi, jawapannya ialah tentang ketinggian Menara Condong Teluk Intan. Jadi, kita tidak tahu ketinggian dia. Bagaimana kita nak tahu? Ya, apakah ketinggian Menara Condong Teluk Intan? Ataupun berapakah meter ketinggian Menara Condong Teluk Intan? Beginilah jawapannya. Okey, murid-murid. Cikgu nak murid-murid siapkan muka surat 12 dengan bantuan yang telah cikgu beri ya. Baiklah murid-murid. Sekarang kita buka muka surat 92. Baca manual permainan dam Aji. Ya, ini adalah permainan dam ya. Dam lain dan catur lain ya. Pengenalan yang ia adalah satu permainan tradisional orang Melayu ya. Bagaimanakah kita nak main? Mula-mula dimainkan oleh 2 orang pemain. Kedua, pemain perlu menggerakkan buah dam mengikut giliran. Okey, satu persatu ya. Okey, buah dam hanya boleh digerakkan secara perpenjuru sama ada ke kiri atau ke kanan. Depan dan belakang tak boleh ya. Pemain boleh makan mengeluarkan buah dam pemain lawan sekiranya terdapat petak kosong di belakang buah dam pemain lawan. Beginilah caranya. Yang ini dam merah, yang ini dam kuning. Di sini kosong kan? Jadi dia boleh lompat, letakkan dam merah dia di sini dan boleh makan ataupun mengambil, mengeluarkan dan sebagai tanda menang untuk pemain
buah merah itu Kemudian pemain yang berjaya menghabiskan buah dam pihak lawan dianggap sebagai pemenang. Okey, kita akan rasa bila seorang pemain telah habiskan rampas semua buah-buah dam daripada pihak lawannya, dia yang dianggap sebagai pemenang. Okey. Baiklah murid-murid. Sekarang kita kena mencari isi penting dan membuat satu penerangan tentang dam aji, permainan dam aji. Bagaimanakah caranya? Jom kita buat bersama-sama Mula-mula kita kena buat dalam bentuk petemindah Senang saja Kalau petemindah lagi mudah Dam aji. Kemudian langkah-langkah permainan. Okey, kemudian ia adalah satu permainan tradisional. Okey. Selepas itu, cuba tengok langkah-langkah dimainkan oleh 2 orang pemain. Bagaimana kita nak buat? Okey, 2 pemain sahaja Kedua, pemain perlu menggerakkan buah dam mengikut giliran, iaitu mula-mula pemain pertama, kemudian pemain kedua. Kemudian lepas tu berulang alik Okey. Okey, menggerakkan buah dam mengikut giliran. Ketiga, buah dam hanya boleh digerakkan secara perpenjuru sama ada ke kiri atau ke kanan. Beginilah buah dam digerakkan di perpenjuru ke kiri atau ke kanan. Keempat, pemain boleh makan mengeluarkan buah dam pemain lawan jika terdapat petak kosong di belakang buah dam pemain lawan Okey, bagaimanakah kita nak buat penerangan? Ya, makan buah jika terdapat petak kosong di belakang buah dam pemain lawan. Okey, kelima, pemain yang berjaya menghabiskan buah dam dianggap sebagai pemenang. Okey, jadi pemain yang menghabiskan buah dam pelawan dikira pemenang. Beginilah cara untuk membuat satu penerangan yang ringkas dan tepat. Okey, faham tak murid-murid? Okey, kosakata hari ini perpenjuru. Apa erti perpenjuru? Garis yang menyambungkan 2 bucu yang bukan bersebelahan dalam sebuah poligon Perpenjuru நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா நேராக மின்னுக்கும் பின்னாடியும் எதிர் திசையா இருக்கும். சரிங்களா? ஓகே, இங்க நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த திசையை பாத்தீங்களா? இப்படி இருக்கும். இப்படி மின்னுக்கும் போகல, பின்னாடியும் போகல. சரிங்களா? அதுதான் அது perpenjuru. Corner சொல்லுவோம் இல்லையா அது. Pemenang, orang yang berjaya dalam pertandingan. Yar வெற்றியாளர். Okey. Pemain lawan, pemain pertahanan, peserta kumpulan bertanding. எதிராளி, அதாவது எதிர் விளையாட்டாளர் சொல்லுவோம் இல்லையா? அதுதான். சரியா மாணவர்களே? Baiklah murid-murid tentu dah faham macam mana nak membuat penerangan sesuatu maklumat kan? Okey, jom kita masuk jilid 2, aktiviti muka surat 12 Okey. Baca maklumat. Okey, apakah permainan ini? Tating lawi atau sepak bulu ayam. Ini adalah permainan yang lama Dulu cikgu pun ada main. Memang seronok bermain Sekarang mana ada Okey. Pengenalan, sejenis permainan tradisional Melayu. Alat yang digunakan ialah lawi. Diperbuat daripada bulu ayam. Dimainkan di kawasan lapang dan rata. Langkah-langkah permainan. Apakah cara bermain? Pemain perlu menimang lawi dengan menggunakan kaki. Pemain akan hilang giliran jika lawi jatuh ke tanah. Pemain yang paling banyak membuat timbangan akan dipilih sebagai pemenang. Timbangan artinya mereka akan letak di kaki, di tepi kaki tu, tapak kaki tu, mereka akan lambung-lambung ke atas dan kena tangkap dengan kaki. Bukan, kita tak gunakan tangan Okay. Mari kita lihat kosakata hari ini. Tating lawi. Apa itu? Permainan menyepak bulu ayam. Okey, bulu ayam. Bulu ayam adalah bulu tubuh dari ayam Bulu ayam lah daripada badan ayam tu.
Okey, lapang. Tempat yang luas ya, tempat yang luas, lapang ya. Masa lapang free, free time kan? Macam itulah ya. Okey, menimang. Ya, letak di telapak tangan lalu diangkat turun, naik. Ya, yang itu artinya bukan telapak tangan ya, sebenarnya telapak kaki ya. Okey, baiklah murid-murid. Mari kita lihat di bawah ni ada satu peta minda. Okey, tating lawi, yang ini adalah gambar tating lawi. Jenis permainan, nama permainan, alat yang digunakan, tempat permainan. Kita kena cari maklumat. Jenis cikgu dah bagi dah. Jenis permainan, ia adalah satu permainan tradisional. Okey, apakah nama permainan itu? Ya. Nama permainannya ialah tating lawi ataupun sepak bulu ayam. Kedua, alat yang digunakan ialah labi diperbuat daripada bulu ayam. Yang inilah ya, benda dia ya. Okey, keempat, tempat permainan. Di manakah boleh bermain? Kawasan lapang dan rata. Okey, baiklah murid-murid, sekarang cikgu harap murid-murid dah faham. Inilah dia jawapan yang cikgu boleh bantu. Murid-murid tolong siapkan isi tempat kosong ini dengan jawapan-jawapan yang telah dibantu oleh cikgu dengan tepat. Baiklah murid-murid, hari ini cikgu pasti murid-murid faham apa yang cikgu ajar dengan betul. Cikgu berharap murid-murid dapat menyiapkan latihan yang telah diberi dengan betul ya. Cikgu berharap juga murid-murid sentiasa aktif membaca ya. Okey, setakat ini saja untuk hari ini murid-murid. Okey, terima kasih. Cuba bermain untuk kesihatan fizikal dan minda anda.